Kita teruskan. Okey, part 6, soalan 26 hingga 30. Okey, 26. Antara berikut yang manakah betul mengenai tindak balas eksotermik dan endotermik? Okey, jadi exo, okey, EX. Jadi EX, okey, exit. Maksudnya habanya keluar, okey, daripada sistem ke persekitaran. Okey, dibebaskan. Okey, bukan diserap. Jadi A ni confirm salah lah. Okey. Lepas tu endotermik. Okey, enter. Dia enter. Dia masuk. Dia diserap dari persekitaran ke dalam sistem. Okey, lepas tu pilihan B, ikatan kimia dipecahkan, ikatan kimia terbentuk. Okey, sebenarnya ikatan kimia diputuskan pada bahan tindak balas. Okey, dan ikatan kimia terbentuk pada hasil tindak balas untuk kedua-dua tindak balas, ekso dengan endo. Okey, bahan diputuskan, hasil terbentuk. Okey, jadi B pun salah. Okey, C, bila haba dibebaskan ke persekitaran, mestilah suhu persekitaran itu meningkat. Okay, so dia dapat haba, jadi dia akan bertambah panas. Dia punya suhu meningkat, bacaan termometer bertambah. Okey. Untuk endotermik, okey, bila habanya semua diserap ke dalam sistem, maka suhunya akan menurun. Okey, jadi pilihan C mungkin betul. Okey, pilihan D, jumlah kandungan tenaga hasil tindak balas. Okey, jadi jumlah kandungan tenaga hasil dengan bahan ini kita rujuk kita punya rajak aras tenaga. Jadi kalau eksotermik dia tangga menurun. Okey, maksudnya bahan tindak balas tenaganya lebih tinggi berbanding hasil tindak balas. Okey, jadi kita punya pilihan jawapan ni salah lah. Okey, terbalik. Jumlah kandungan tenaga hasil lebih tinggi padahal dia lebih rendah. Jadi confirmlah D ni pun salah. Kita tengok pula endo. Okey, endotermik tangga menaik. Jadi bahannya rendah, hasilnya tinggi. Sedangkan dalam pilihan jawapan bahan tinggi, hasil rendah. Okey, jadi jawapannya adalah C, cacing. Okay, 27. Apabila zinc ditambahkan ke dalam larutan stannum 2 klorida, tindak balas berikut berlaku. Okay, kita nampak si zinc bertindak balas dengan stannum klorida. Okay, apa yang terhasil? Okay, si zinc itu dia halau si stannum. Okay, dia ambil tempat si stannum, terkeluarlah si stannum, menghasilkan negatif Y kilojoule per mol. Okey, apa maksudnya daripada kita punya persamaan termokimia ini? Okey, ini adalah haba penyesaran. Okey, di mana si stannum disesarkan oleh si zinc yang lebih elektropositif. Jadi, apakah takrifan antara takrifan berikut yang manakah betul tentang haba tindak balas tersebut? Okey, jadi okey, tindak balas ini penyesaran. Jadi kita fokuskan kepada siapa yang disesarkan. Okey, siapa yang menyesarkan. Okey, tengok pilihan A. Haba diserap apabila 1 mol zinc klorida dihasilkan. Kita tidak fokus kepada si zinc klorida. Okey, dan dia bukan diserap, dia dibebaskan sebab kita punya delta H ni negatif. Jadi bila negatif dia dibebaskan bukan diserap. So dia eksotermik. Okey, B pun salah juga walaupun dia betul dibebaskan tapi kita tidak fokus kepada penghasilan zinc klorida. Okey, C. Haba dibebaskan apabila 1 mol stannum 2 disesarkan daripada larutan stannum 2 klorida. Jadi dia hampir kepada kita punya definisi iaitu kalau haba penyesaran, perubahan haba apabila 1 mol logam disesarkan daripada larutan garamnya oleh logam yang lebih elektropositif. Okey. Jadi kita teruskan kepada pilihan D, haba diserap. Okey, dia bukan diserap, dia dibebaskan. Jadi kita punya jawapan adalah C.
Okey, 28. Perubahan tenaga yang berlaku semasa pembakaran etanol ditunjukkan dalam raja 10. Jadi masih lagi tajuk termokimia. Okey, jadi di sini daripada kita punya raja aras tenaga, kita nampak di sini etanol terbakar dalam oksigen menghasilkan karbon dioksida dan air, dan kita ada dia punya delta H negatif. Menunjukkan dia adalah tindak balas eksotermik. Jadi exit. Apa yang betul? Suhu persekitaran menurun. Jadi exit, suhu persekitaran meningkat. Bukan menurun. B. Haba pembakaran etanol ialah 1400 kJ per mol. Kita nampak di sini betul lah dia punya delta H adalah negatif 1400 kJ per mol. Jawapannya adalah B. Seterusnya, kita tengok lagi pilihan C. Walaupun sudah jawapan, kita tengok sejak pilihan C dengan D. Jadi disebabkan ini eksotermik, bukannya haba diserap, dia adalah haba dibebaskan. Jumlah kandungan tenaga kimia hasil tindak balas lebih tinggi. Jadi kita nampak hasil yang mana? Hasil yang di bawah ni. Jadi hasilnya adalah rendah. Bahannya adalah tinggi. Jadi C dengan D salah. Soalan 29, Raja 11 menunjukkan bacaan termometer apabila serbuk magnesium berlebihan ditambah kepada 50 cm padu larutan kuprum 2 nitrat 0.5 mol per desimeter padu dalam suatu cawan polistirena. Jadi kita nampak di sini, sebelum eksperimen kita ada larutan kuprum 2 nitrat, kita ada suhunya 29 darjah Celsius dan kita tambahkan serbuk magnesium. Apa yang berlaku selepas eksperimen, kita nampak bacaan termometernya meningkat kepada 56 darjah Celsius. Jadi bila melibatkan pengiraan, kita tuliskan dulu maklumat-maklumatnya. Jadi maklumat kita ada, dia punya kemolaran dengan isi padu. Dan kita ada suhu awal dan suhu tertinggi. Jadi kita pergi kepada soalan. Jadi soalannya berkaitan dengan haba penyesaran. Pengiraan. Jadi bila pengiraan termokimia, kita ingat kita punya 3 rumus ni. QMC theta, MV per 1000, Queen nak harta. Jadi kita keluarkan tadi maklumat yang kita sudah tulis. Dia punya M dengan V dan dia punya suhu. Jadi kita kira dulu Q. Q sama dengan MC theta. Apa itu M? M adalah yang mass, tapi kita ambil yang ada sentimeter padu, iaitu volumenya. 4.2 adalah C, sudah diberi. Dan titanya suhu tertinggi tolak suhu awal. Tekan kalkulator, kita akan dapat 5670 joule. Lepas tu kita kira mol menggunakan maklumat yang di atas ni. Jadi N-nya, molnya sama dengan MV. Bahagi dengan 1000 dapatlah 0.025 mol. Lepas tu kita masukkan dalam rumus yang ketiga. Kita sudah ada Q, kita sudah ada mol. Jadi Q bahagi mol, kita akan dapat dia punya delta H. Negatif 226.800 joule per mol. Tapi pilihan jawapan dalam kilojoule. Jadi bahagikan dengan 1000, dapatlah 226.8 kilojoule per mol. D, dadu. Soalan 30. Persamaan berikut mewakili tindak balas peneutralan di antara asid dengan alkali.
Oke, kita nampak di sini persamaan termokimianya, delta H-nya negatif 57 kilojoule per mol. Keluarkan dulu maklumat. Oke, kita ada maklumat M dengan V untuk KOH dan M dengan V untuk asid. Oke, apakah kenaikan suhu larutan campuran? Jadi dia minta kenaikan suhu. Kenaikan suhu ada dalam rumus Q sama dengan MC theta. Oke, jadi dia ada pada rumus pertama. Maksudnya kita perlu kira dulu mol dan kita perlu kira Q. Oke, jadi mol. Oke, kita ambil mol yang mana? Oke, kita ambil mol yang paling kecil. Kita nampak di sini. Oke, antara asid dengan alkali, nilai yang paling kecil adalah KOH. Jadi kita ambil nilai-nilai untuk KOH. Oke, jadi MV per 1000 dapatlah 0.1. Kenapa kita ambil nilai paling kecil? Sebab dia akan jadi limitation factor. Bila KOH sudah habis bertindak balas, walaupun asid masih ada, dia akan stop bertindak balas. Oke, jadi kita akan ambil 0.1 mol. Oke, lepas itu masukkan dalam rumus Queen nak harta. Oke, kita kira Queen dulu. Kita kira Q menggunakan rumus ini sebab semua maklum ada. Oke, mol kita ada, delta H kita pun ada. Jadi delta H itu tukarkan dulu kepada joule. Jadi kita darabkan dengan 1000. Oke, kita punya Q sama dengan 0.1 darab 57.000. Dapatlah 5.700 joule untuk Q. Jadi masukkan kita punya nilai Q dalam rumus Q sama dengan MC theta. Oke, Q kita 5.700, M kita ambil dua-dua nilai V ini. Oke, tambahkan, lepas itu darabkan dengan 4.2, darabkan dengan theta. Tekan-tekan kalkulator, kita akan dapat 9.05. Jadi yang paling dekat, paling hampir adalah 9 darjah Celsius. Oke, tamat part 6. Oke, teruskan mengulang kaji.